A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. InsyaAllah pada pagi ni kita akan sambung balik bacaan kitab Riyadhus Salihin karangan Al-Imam Al-Hafidh An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Beberapa hari lepas telah kita tengok secara ringkas pendahuluan berkenaan ilmu hadis, tentang kitab-kitab hadis yang disusun oleh para ulama, tentang cara penyampaian hadis. InsyaAllah hari ini kita masuk mukaddimah yang telah dibuat oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala sendiri, yang mana penting untuk kita baca mukaddimah tersebut kerana itu adalah penerangan daripada Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala tentang, pertama, tentang sebab kenapa Al-Imam Nawawi menulis kitab ni. Yang kedua, tentang manhaj atau metodologi yang dilalui oleh Al-Imam An-Nawawi yang telah digaris panduankan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam beliau menyusun kitab Riyadhus Salihin ini. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala memulakan kitab dia dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wahidil qahar al-azizil ghaffar muqawwiril layli 'alan nahar tadhkiratan liulil qulubi wal absar tabsiratan lidzawil albal tabsiratan lidzawil albabi wal i'tibar alladhi ayqadha min khalqihi man istafahu fazahadahum fi hadhihi ad-dar wa shaghalahum bi muraqabatihi wa idamatil afkar wa mulazamatil itti'ad wal iddikar wa waffaqahum lid-da'abi fi ta'atihi wa ta'ahubi lidaril qarar wal hadar mimma yuskhituhu wa yujibu daral bawar wal muhafazati ala dhalika ma'a taghayyuril ahwali wal atwar ahmaduhu abalagha hamdin wa azkahu wa ashmaluhu wa anmahu. Ni pendahuluan dibuat oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, yang mana Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala memuji Allah subhanahu wa ta'ala dengan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Aziz, Al-Qahar, Al-Ghaffar, Muqawwirul Lail 'alan Nahar dan sebagainya. Memuji sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Antaranya Al-Imam Nawawi sebutkan alladhi ayqadha min khalqi man istafahu fazahadahum fi hadhihi dar. Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menyedarkan hamba-hamba dia, man istafahu, yang terpilih, fazahadahum fi hadhihi dar, dan Allah ta'ala memberikan sifat, menimbulkan sifat zuhud dalam diri hamba-hamba beliau yang hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang terpilih di dunia ini. Wa syaghalahum bi muraqabatihi wa idamatil afkar, dan Allah subhanahu wa ta'ala lah yang telah menyebabkan mereka ni sibuk dengan perasaan muraqabah daripada Allah subhanahu wa ta'ala, dan mereka ni sentiasa memikirkan tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka sentiasa berada dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka menjauhi perkara-perkara yang mendapat kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala, yang boleh memasukkan seseorang ke dalam api neraka. Wal muhafazati ala dhalik ma'a taghayyuril ahwali wal atwar, dan mereka sentiasa menjaga perkara-perkara tersebut sekalipun dalam situasi yang berbeza, dalam keadaan yang berbeza. Seterusnya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala menyebutkan wa asyhadu an la ilaha illallah al-barrul karim ar-raufur rahim wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluh. Ini juga antara pujian Al-Imam Nawawi kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-hadi ila siratim mustaqim. Kita tidak nak baca secara harfiah, kita hanya nak sebut secara umum saja, kecuali beberapa tempat. Wadda'i ila dinin qawil. Rasulullah adalah yang insan yang menyeru manusia kepada agama yang mulia, agama yang lurus. Salawatullahi wassalamu alaihi wa ala sairin nabiyyin wa ali kullin wasairis salihin.
Amma ba'd, faqad qala Allah Ta'ala, seterusnya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala membawakan kepada kita beberapa ayat Al-Quranul Karim yang mana ayat-ayat tersebut menjadi fokus, menjadi dalil kepada kita untuk tujuan kita hidup di dunia ni. Antaranya Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala bawakan ayat pertama, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Kenapa kita sebagai hamba kena menjadi, kenapa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ni? Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala bawakan ayat ni nak menyatakan kepada kita tujuan Allah Ta'ala menciptakan kita adalah supaya kita mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila Allah Ta'ala ciptakan kita untuk mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tak ada sebab lain kita hidup di dunia selain daripada kita mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia begitulah sifat dia, mereka lupa. Walaupun Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan secara jelas tujuan manusia diciptakan, tapi kadang-kadang manusia tergelincir daripada jalan yang sepatutnya mereka lalu. Wa ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ingin rezeki daripada manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala juga tidak meminta kepada manusia untuk diberi makan. Allah Ta'ala lah yang memberi makan kepada manusia. Allah Ta'ala lah yang memberi rezeki kepada manusia. Oleh itu, kalau Allah Subhanahu wa ta'ala mahukan manusia untuk beribadat kepada dia, memang satu perkara yang patut, kerana dia yang beri kepada kita segala-galanya. Allah Ta'ala berikan kepada kita kehidupan, dia berikan kepada kita makanan, rezeki dan sebagainya. Jadi menjadi tanggungjawab kepada kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini mukaddimah dibawa oleh Imam An-Nawawi supaya kita ada rasa insaf. Kalau hidup kita ni tidak berada di atas landasan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bermaksud kita telah tergelincir daripada asal penciptaan kita. Kalau hidup kita ni terkeluar daripada maksud kita nak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita perlu kembali kepada landasan yang asal, iaitu landasan kita sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diciptakan untuk kita mengabdikan diri, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Illa liya'budun, iaitu kita mengikhlaskan ibadah kita kepada Allah. Kita tidak menjadikan sesuatu yang lain dalam ibadat kita, hanya kita jadikan kepada Allah, untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hadha tasrihum bi anna mukhliqu lil ibadah. Imam Nawawi kata ini jelas ayat menunjukkan bahawa manusia diciptakan, manusia dan jin diciptakan oleh Allah untuk melakukan ibadah, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila kita sebut ibadah yang Allah Ta'ala nak ni, ibadah dalam konteks yang luas, tidak semata-mata ibadah dalam khusus seperti mana kita tahu semaya, puasa dan sebagainya. Bahkan seluruh kehidupan kita adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekiranya kita menjadikan kehidupan kita ni berada di atas landasan syariat, kita makan dan minum boleh jadi satu ibadah sekiranya kita makan dan minum di atas dasar syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, di atas panduan daripada syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqa alaihim al-i'tina'u bima khuliqulah. Jadi Al-Imam Nawawi kata, jadi menjadi satu tanggungjawab, menjadi satu perkara yang perlu diambil berat untuk kita sedar tujuan apa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya bila kita rasa kita telah terkeluar daripada landasan sebab utama Allah Ta'ala menciptakan kita, maka kita kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal i'radu an hududid dunya waz zahadah bizahadah. Dan Imam Nawawi kata supaya kita ni tidak menjadikan habuan dunia sebagai satu perkara yang utama kepada kita. Wal i'radu an hududid dunya, kita menjauhi, kita mengelakkan daripada habuan-habuan dunia bizahadah, dengan cara kita zuhud. Jadi kitab ni Al-Imam Nawawi tulis tujuan dia apa dia? Riyadhus Salihin. Ditulis tujuan dia untuk kita membersihkan hati kita, untuk kita zuhudkan diri kita. Supaya apa? Supaya kita berada di atas landasan ibadah yang Allah Subhanahu wa ta'ala inginkan daripada kita. Fa innaha darun nafad la mahallu ikhlad. Kerana apa? Kerana dunia ada tempat yang tidak kekal lama. Dunia adalah tempat yang akan binasa.
Dunia bukanlah tempat yang kekal untuk manusia tinggal. Jadi kenapa kita terlalu bersungguh untuk satu tempat yang kita tidak akan berada lama di sana? Sepatutnya kita kena bersungguh, sepatutnya kita kena berusaha betul-betul untuk kita mencapai di tempat yang kita akan kekal, iaitu di akhirat. Tapi manusia berbeza. Manusia lebih mengutamakan dunia sebagai tempat yang akan binasa, sebagai tempat yang tidak kekal lama, berbanding mereka berusaha untuk akhirat yang mereka akan kekal selama-lamanya di sana. Wa marqibu uburin la manzilu hubur. Begitulah dunia ibarat sebagai satu tunggangan untuk kita lalu saja. Lalu untuk pergi ke hari akhirat. La manzilu hubur, bukanlah tempat untuk kita kekal di dunia. Wa mashra'u infisali la mautinu dawamin. Dunia hanyalah menjadi jalan penghubung saja. Kita daripada alam sebelum alam dunia, kita nak pergi kepada alam akhirat, tak dapat tidak. Kita kena melalui satu jalan, iaitu dunia. Kita kena letakkan dalam diri kita. Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, dia bawa kepada kita kitab ni supaya kita ada rasa dunia ni kita kena ambil, tapi sekadar saja. Kita tidak menjadikan dunia sebagai matlamat utama kita hingga kita meninggalkan dunia. Dan benar ni kita boleh tengok dalam kehidupan Al-Imam An-Nawawi sendiri. Seorang yang begitu zuhud kehidupan dia. Dia bukan setakat tulis. Ramai daripada kita boleh tulis, tapi nak buat, dia sendiri tak boleh nak buat. Kadang-kadang kita boleh tulis, kita boleh ayat, tapi kita sendiri nak buat, kita tak mampu nak buat. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, dia tulis apa yang dia buat. Kita boleh tengok bagaimana kehidupan dia yang cukup zuhud, bagaimana kehidupan dia yang mengutamakan hari akhirat berbanding dunia. La mautinu dawam, dunia bukanlah tempat yang kekal abadi. Falihadza kana ala aiqadhu min ahliya hum al-ubbad. Karena itulah Imam Nawawi kata orang yang paling sedar, orang yang paling sedar daripada kalangan ahli dunia ni, yang paling sedar bahawa dunia ni hanyalah tempat sementara saja untuk manusia tinggal, tempat untuk beribadah, bukan tempat untuk manusia bersukaria, bukan tempat untuk manusia berseronok. Al-Imam Nawawi kata orang yang paling sedar tentang perkara ni adalah al-ubad, ahli ibadah, orang yang banyak beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa aqalun nasi fihim humuz zuhad, dan orang zuhudlah orang yang paling cerdik dalam kalangan manusia dalam bab ni. Dalam bab mereka sedar bahawa dunia ni bukanlah tempat untuk kekal mereka hidup. Dunia ni hanyalah sebagai satu tempat untuk mereka lalu untuk ke alam akhirat. Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, Al-Imam Nawawi bawakan ayat yang kedua, innama bismillahirrahmanirrahim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innama mathalul hayatid dunya kama in anzalnahu minas samai fakhtalata bihi nabatul ard mimma ya'kulun nas wal an'amu hatta idza akhadhatil ardu zukhrufaha wa zayyanat wa dhanna ahluha annahum qadiruna 'alayha ataha amruna laylan aw nahara faj'alnaha hasidan ka'an lam taghna bil ams kadzalika nufassilul ayati liqaumin yatafakkarun. Surah Yunus ayat ke-24. Al-Imam Nawawi bawakan ayat kedua ni daripada Allah Subhanahu wa taala sendiri, bagaimana Allah Subhanahu wa taala nak menceritakan kepada kita begitu kehidupan dunia. Hidup dunia tidak belah mana. Hidup dunia hanyalah seperti mana pokok. Seseorang yang tanam pokok, dalam ayat yang Allah Ta'ala sebut apa ni, dengan sangat jelas, dunia ni ibarat seseorang yang tanam pokok, lalu dia nampak pokok dia sudah besar, pokok dia seolah sudah berbuah ke, atau pokok dia sudah boleh dia nak petik. Sini Allah Ta'ala sebut apa ni, innama mathalul hayatid dunya, kehidupan dunia ni kama in anzalnahu minas sama, seperti mana air yang kami turunkan daripada langit, fakhtalata bihi nabatul ard, lalu dia bercampur dengan tanah, dia bercampur dengan tumbuh-tumbuhan hingga tumbuhlah pokok-pokok apa ni di muka bumi ni. Mimma ya'kulun nas, ada pokok-pokok tersebut yang manusia makan, wal an'am, ada yang binatang-binatang makan. Hatta idza akhadhatil ardu zukhrufaha wa zayyanat wa dhanna ahluha annahum qadiruna 'alayha, hinggalah pokok-pokok tersebut tumbuh dengan besar, tumbuh dengan molek mata dah. Orang yang tanam tadi dia sangka, oh, aku boleh ambil dah hasil dia, esok ni boleh ambil dah hasil dia. Tiba-tiba ataha amruna laylan aw nahara, tiba-tiba mari azab Allah Subhanahu wa taala, mari bala Allah Subhanahu wa taala, sama ada pada waktu malam atau waktu siang, menyebabkan habis faja'alnaha hasida ka'allam taghna bil ams.
Habis pokok-pokok tadi yang mana tuai dia tu ingat esok dia nak ambil dah, atau minggu depan nak ambil dah pokok tadi, nak jual dan sebagainya, rasa seronok dah. Tiba-tiba bila mari azab Allah, bila mari ibadat Allah, habis pokok-pokok tadi, tinggal sudah dituai, habis buah-buah tu luruh belaka, padi-padi tu habis jatuh belaka, seolah telah diambil semuanya. Kadzalika nufassilul ayati liqaumi yatafakkarun. Begitulah Allah Taala bagi kepada kita perumpamaan dunia ni, supaya manusia berfikir, supaya manusia ingat sekadar itu saja kehidupan di dunia. Dalam ayat lain Allah Taala sebut tentang seseorang yang dia tanam pokok, lalu dia rasa gembira dengan pokok yang dia ada. Kita tengok pokok tak, hari ni pokok kita tanam begitu lebat berbuah, tapi lama-lama gapo jadi pada pokok tadi? Pokok tadi kering, pokok tadi mapuh. Bila mapuh, gapo dia perasaan kita? Tak ada dah. Pokok yang kita banggakan, kita ada bersahur, doa ayat korang, lebat pokok ni berbuah, atau banyak pokok ni berbuah. Tak. Tiba-tiba bila sampai masa dia, pokok tu layu. Bila sampai masa dia, pokok tu mati. Begitulah kehidupan dunia. Ada satu masa dunia ni kita bersahur sangat, kita rasa berbangga-bangga sangat dengan dunia ni. Tapi ada akan mari satu masa kita rasa dunia tidak ada gapo pun. Bila kita masuk dalam kubur, bila kita berada di alam akhirat. Wal ayat fi hadzal ma'na katsirah. Ayat-ayat tentang perkara ni tentang nak menyatakan zuhud, tentang nak menyatakan tujuan kita hidup atas dunia, tentang nak menyatakan dunia ni hanyalah ibarat seperti pokok yang ada masa kita berbangga dengan dia, kita usaha supaya pokok tu tumbuh dengan besar, supaya pokok tu berbuah dengan lebat. Tapi bila sampai satu masa pokok tersebut akan layu, pokok tersebut akan mati, kita akan berasa pokok tadi tidak ada makna pun kepada kita. Kita akan berasa dia tu seolah-olah tidak ada erti pun kepada kita. Walaqad ahsanal qailu, Al-Imam Nawawi kata, sebab itulah ada satu kata-kata yang comel, ada satu kata-kata yang baik yang diungkapkan tentang perkara ni. Dan kata-kata ni dikatakan, disebutkan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, wallahu alam. Dalam diwan Al-Imam Syafi'i ada sebut tentang syair ni, tapi wallahu alam sama ada nisbah kepada Imam Syafi'i betul atau tidak, wallahu alam. Tapi sini Al-Imam Nawawi tidak sebut siapa yang mengatakan syair ni. Inna lillahi ibadan futana طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. Imam Nawawi bawa satu syair yang mana dia sebut Allah Subhanahu Wa Taala ni ada hamba-hamba futana yang cerdik. Siapa hamba-hamba yang cerdik tadi? Talaqud dunya wa khaful fitana, iaitu hamba-hamba yang meninggalkan dunia dan mereka takut kepada fitnah-fitnah dunia. Nazaru fiha, mereka tengok dunia. Falamma alimu, lalu bila mereka tengok dunia, mereka tahu annaha laysa li hayyin watana, bahawa dunia ni bukanlah tempat tinggal untuk orang yang hidup. Ja'aluha lujjatan, maka mereka anggap dunia sebagai lautan. Wattakhadhu salihal a'mali fiha sufuna, dan mereka jadikan amalan-amal soleh di dunia ini sebagai ibarat bahtera dan juga perahu, kapal. Gitulah perumpamaan yang diberikan terhadap kehidupan dunia. Dunia ni ibarat laut. Laut ni ada masa kita bersukaria dengan laut, kita mandi, ada kita mencari hasil rezeki. Ada masa laut ni boleh menjadi satu musibah kepada kita. Begitulah kehidupan di dunia. Tak boleh orang tu dia nak duduk dalam laut sepanjang masa, tak boleh. Ada masa dia boleh masuk dalam laut, dia nak mandi. Ada masa dia boleh masuk dalam laut, dia nak ikan dan sebagainya. Tapi tidaklah semua sepanjang masa dia nak hidup situ. Begitulah kehidupan dunia. Dan orang yang cerdik, wattakhadhu salihal a'mali fiha sufuna, dia jadikan amal soleh sebagai kapal untuk dia melalui bahtera dunia ni. Fa idza kana haluha ma wasaftu, kalaulah dunia ni seperti yang mana telah saya sebutkan, Imam Nawawi kata wahaluna wa ma khuliqna, keadaan kita dan juga tujuan kita diciptakan oleh Allah, ma qaddamtuhu, fa tentulah aku tidak akan mendahulukan dunia.
Fahaqa 'alal mukallaf an yadhhaba. Jadi menjadi tanggungjawab kepada seseorang mukallaf binafsi madhhabal akhyar, untuk bawa diri dia ke jalan orang yang terpilih, untuk kita bawa diri kita berada di atas jalan orang yang terpilih, orang yang soleh. Wa yasluku maslaka ulin nuha wal absar, dan kita melalui jalan orang-orang yang cerdik, orang yang berakal. Wa yata'ahabu lima asyartu ilaihi, dan kita bersiap dengan apa yang telah saya isyaratkan. Wa yahtamu bima nabbahtu alaihi, dan kita beringat dengan apa yang telah saya peringatkan. Wa aswabu tariqil lahu fi dhalik wa arsyadu ma yasluku minal masalik, jalan yang paling betul, jalan yang paling benar, jalan yang paling bijak yang perlu dilalui oleh seseorang itu, gapo dia? Sini Al-Imam Nawawi kata, at-ta'addubu bima sahha an nabiyina sayyidil awwalin wal akhirin. Kita menghiaskan diri kita dengan apa yang sahih mari daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala sebutkan kepada kita kenapa dia tulis Riyadhus Salihin. Tujuan dia tulis Riyadhus Salihin sebagai satu latihan kepada kita. Ada juga terjemah Riyadhus Salihin sebagai taman-taman orang soleh, taman orang soleh. Ada juga terjemah Riyadhus Salihin sebagai latihan kepada orang soleh. Bagaimana latihan orang soleh? Semua yang terdapat dalam kitab ni. Wa akrimus sabiqina wal lahiqin, manusia yang terbaik sama ada dulu dan akan datang. Salawatullah wassalamu alaihi wa ala sairin nabiyyin, selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada sekalian para nabi. Wa qad qala Allah taala wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Allah taala kata, Allah taala berfirman, dan tolong bantulah kamu di atas al-birri, kebaikan, dan juga takwa. Jadi Al-Imam Nawawi rahimahullah taala dia sudah berada di atas jalan zuhud, jalan untuk yang telah dia sebutkan tadi. Jadi dia nak juga orang lain juga melalui jalan yang sama, jalan supaya nak menyelamatkan diri kita daripada dunia yang membinasakan, nak menyelamatkan diri kita daripada dunia sementara untuk kita pergi ke alam akhirat. Dengan cara apa dia? Dengan cara hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala dia tidak hanya dia saja nak beramal dengan apa yang disebutkan oleh Nabi tentang cara-cara kezuhudan, dia juga nak supaya perkara tersebut diambil faedah kepada kita. Dia nak bantu juga kita supaya kita juga dapat menyelamatkan diri kita daripada kebinasaan dunia. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Dan juga hadis Nabi yang sahih, Nabi sebut Allah Taala akan membantu seseorang hamba maka al-'abdu fi auni akhi, selama mana seseorang hamba tersebut memberikan bantuan kepada saudara dia. Juga beberapa hadis yang disebutkan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah taala nak menyatakan kepada kita antara tujuan dia tulis ni supaya nak mendidik juga orang lain melalui jalan seperti mana yang dia lalui, iaitu jalan zuhud melalui hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Dan sebab kenapa dia tulis, kenapa dia tidak sorang saja beramal dengan jalan-jalan tersebut, kerana hadis-hadis yang disebutkan, sebab Nabi kata siapa yang membantu saudara dia maka dia juga akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi juga kata man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a. Siapa-siapa yang dakwah, siapa-siapa yang mengajak kepada hidayah, maka dia akan mendapat pahala seperti mana pahala orang yang ikut dia, tanpa berkurangnya sedikit pun pahala tersebut. Juga hadis-hadis lain disebutkan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah taala. Lalu dia kata fara'aitu an ajma'a mukhtasaran min al-ahadith as-sahihah. Lalu saya fikir atau saya lihat, saya berhajat untuk saya himpunkan secara ringkas hadis-hadis yang sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu kalau nak bincang tentang tarikh hadis sahih ni panjanglah. Sini Al-Imam Nawawi kata dia nak buat hadis-hadis sahih saja. Tapi kenapa bila kita buka hadis dalam ni banyak juga hadis hasan. Sedangkan kalau kita kata hadis sahih tu dengan hadis hasan tu lain. Bila nak sebut, Imam Nawawi kata dia nak buat hadis sahih, kena buat hadis sahih je lah. Tapi kenapa hadis hasan juga ada dalam kitab Riyadhus Salihin? Dia sebut hadis sahih ni secara ghalib, nak bagi tahu kepada kita secara ghalib. Walaupun adalah dua hadis hasan tu, tapi secara ghalib yang dibawakan oleh dia adalah hadis-hadis yang sahih. Ini perkara biasa seperti mana Al-Imam Nawawi sebut dalam hadis kitab Al-Arba'in.
Walaupun dalam muqaddimah Al-Arba'in itu Imam Nawawi kata, aku hanya nak buh hadis sahih je dari kitab Arba'in ni. Dan hadis sahih itu pula hadis Bukhari dan Muslim. Tapi apa bila kita baca hadis Al-Arba'in ni, ada hadis hasan. Yang mana Imam Tirmizi sendiri kata hadis itu adalah hadis hasan. Contoh hadis, min husni islamil mar'i tarku ma la ya'nihi. Hadis tu riwayat Tirmizi. Al-Imam Nawawi sendiri lepas dibawa ke hadis tu, dia kata hadisun hasan. Hadis ni adalah hadis hasan. Sedangkan pada muqaddimah dia kata nak buh hadis sahih je. Tapi kenapa dia buh juga hadis hasan? Ini nak memberitahu kepada kita secara ghalib. Dan dia juga sebut dalam muqaddimah Al-Arba'in tadi, nak buh hadis riwayat Bukhari dan Muslim je. Banyak hadis bukan riwayat Bukhari dan Muslim dalam kitab Al-Arba'in. Kenapa? Adakah Imam Nawawi tak ingat gapo dia tulis muqaddimah dia? Adakah Imam Nawawi tak ikut metodologi yang dia tulis di muqaddimah dia? Tidak. Hak tu dia bawakan hadis yang tidak seperti mana dalam muqaddimah dia, bukanlah kerana dia tak ingat, bukanlah kerana dia tak seikut metodologi yang dia sendiri buat, tapi kerana nak memberitahu apa yang disebutkan di muqaddimah tu, itu adalah secara ghalib. Walaupun ada kadang-kadang dia akan buh yang tidak seperti mana disebutkan dalam muqaddimah dia. Mustamilan ala ma yakunu tariqan li sahibi ila al-akhirah, yang mengandungi hadis-hadis yang boleh menjadi jalan kepada tuai dia ila al-akhirah, boleh jadi jalan kepada seseorang untuk menuju alam akhirah. Wa muhassalan wa muhassilan li adabihi al-batinah wal-zahirah, dan boleh memenuhi adab-adab yang batin dan adab-adab yang zahir. Jami'an lit-targhib wa tarhib, yang mana hadis-hadis tersebut menghimpunkan hadis-hadis berkaitan targhib, galakan dalam kita nak beramal, motivasi dalam kita nak beramal, wa tarhib, dan hadis-hadis tentang larangan, ancaman terhadap dosa-dosa dan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasairi anwa'i adabi as-salikin, dan segala jenis-jenis adab as-salikin. As-salikin ni istilah dalam tasawuf, bermaksud orang yang melalui jalan, orang yang nak belajar, orang yang sedang melalui jalan untuk menzuhudkan diri mereka. Min ahadi az-zuhd, daripada hadis-hadis zuhud, wa riyadatin nafs, dan hadis-hadis berkenaan riyadah nafs. Riyadah nafs ni latihan kepada jiwa, hadis-hadis nak melatih jiwa. Wa tahdhibil akhlaq, hadis-hadis tentang pembersihan akhlak. Wa taharatil qulub wa ilajiha, hadis-hadis tentang pembersihan hati dan juga ilaj, nak merawat hati. Wa siyanatil jawarih, hadis-hadis tentang nak menjaga anggota tubuh badan. Wa izalati iwajiha, dan nak menghilangkan pemesongan dalam kita nak dalam bab anggota tubuh badan kita. Wa ghairu min maqasid al-arifin, dan ada hadiah lain. Wa altazimu fihi alla azkura illa hadisan sahihan, dan saya beriltizam untuk tidak menyebutkan kecuali hadis sahih minal wadihat, yang jelas. Ada hadis sahih dalam kalangan hadis-hadis yang jelas. Sini dia sebut kali kedua pula bahawa dia nak sebut dalam kitab ni adalah hadis-hadis yang sahih saja, tapi banyak juga hadis hasan dalam ni. Kenapa? Seperti mana telah kita sebutkan tadi, mudhafan ilal kutubi as-sahih al-masyhurah, yang disandarkan kepada kitab-kitab hadis sahih yang masyhur, iaitu kitab Sunan Sittah, Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, An-Nasa'i, dan juga Ibnu Majah. Wa usaddirul abwaba minal qur'ani al-aziz bi ayatin karimatin, dan saya dahulukan bab-bab, setiap bab yang Imam Nawawi bawakan di dalam kitab ni, dia akan mulakan dengan ayat Al-Quran sebelum dia bawa hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa washihu ma yahtaju ila dhabti, dan dia buat hasyiah, dia buat nota ringkas ma yahtaju ila dhabt, untuk kalimah-kalimah yang memerlukan kepada dhabt, memerlukan kepada baris. Banyak kalimah-kalimah Arab ni kadang-kadang dalam bab nama kita boleh, dia ada perkataan tapi nak buat baris tu macam mana, nak buat baris bawah kau, nak buat baris atas kau, atau sebutan suatu perkataan nak buat baris atas kau, nak buat baris bawah kau. Maka Al-Imam An-Nawawi bawakan dalam ni sebagai secara nikah, untuk sebagai faedah untuk diketahui. Au syarahi makna khafi
binafaisi minat tambihan, dan juga dia buh makna-makna bagi sebahagian kalimah-kalimah yang sukar untuk difahami. Wa idza qultu fi akhir hadis muttafaqun alaih fa ma'nahu rawahu al-Bukhari wa Muslim. Dan bila saya sebutkan dalam ni muttafaqun alaih, hadis ni adalah hadis muttafaq alaih, maka maksudnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim. Muttafaqun alaih ni kita boleh faham dari sudut bahasa, kita boleh faham dari sudut istilah. Kalau muttafaqun alaih dari sudut istilah, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim lah. Tapi dari sudut bahasa, muttafaqun alaih ni bermaksud disepakati. Adakah hadis itu sahih disepakati oleh semua atau macam mana? Kalau adalah hadis itu dipertikaikan oleh sebagian ulama, sebagai contoh, adakah hadis itu tidak muttafaqun alaih walaupun diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim? Jadi muttafaqun alaih ni dalam konteks ilmu hadis, hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim dalam kitab sahih mereka, bukanlah muttafaqun alaih dan masuk ke semua berpendapat lagu tu. So, ada juga hadis al-Bukhari yang seperti al-Imam Daruqutni, ada hadis riwayat ada hadis riwayat Muslim, ada yang dipertikaikan oleh sebagai ahli-ahli nuqat. Walaupun kita terima hadis riwayat Bukhari dan Muslim sebagai sahih, tapi adakah semua? Tak ada seorang pun yang khilaf, tak ada seorang pun yang membantah, ada juga yang membantah. Jadi ittifaq sini dengan masuk riwayat Bukhari dan Muslim. Dan bukan juga ittifaq ni bermaksud hadis itu dibubuh oleh semua ulama dalam kitab mereka, tak. Bermaksud hadis itu hanya dibubuh oleh Bukhari dan Muslim, dan mungkin juga dibubuh oleh orang lain dalam kitab-kitab mereka. Wa arju in tamma hadzal kitab an yakuna sa'iqan lil mu'tani bihi ila al khair. Dan seharap kitab ni apabila dia lengkap, bila sempurna, dia akan menjadi pemandu kepada orang yang nak melalui jalan kebaikan, orang nak menuju kepada kebaikan. Hajizan lahu an anwa'il qaba'i wal muhlikat, dan juga jadi pahala daripada segala jenis perkara-perkara buruk, perkara-perkara yang boleh membinasakan. Wa ana sa'ilun akhan intafa'a bi syai'in minhu an yad'u wali. Dan saya minta kepada saudara-saudara saya yang ambil manfaat daripada kitab ni, supaya dia mendoakan kepada saya. Jadi Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala minta kepada kita yang kita belajar kitab dia, yang kita ambil manfaat daripada kitab dia, supaya kita doa kepada dia rahimahullah ta'ala. Wali walidai, dan doa kepada kedua ibu bapa saya. Wa masyayikhi, dan doa kepada guru saya. Wasairi ahbabina, dan kepada semua kekasih-kekasih kita. Wal muslimin ajma'in. Wa adallahil karim i'timadi wa ilaihi tafwidi wa wastinadi. Hanya kepada Allah lah tempat saya bergantung, tempat saya serahkan segala urusan saya. Wahsbiyallahu wa ni'mal wakil, wala haula wala quwwata illa billahil azizil karim, billahil azizil hakim. Akhir muqaddimah yang dibuat oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala melalui kitab beliau Riyadhus Salihin. InsyaAllah bab pertama ini kita tengok secara ringkas. Babu al-ikhlasi wa ihdarin niyyati fi jami'il amali wal aqwali wal ahwali al-barizati wal khafiyah. Bab tentang ikhlas dan menghadirkan niat dalam segala amalan, dalam segala perkataan, wal ahwal, dan segala situasi, segala keadaan, al-barizah wal khafiyah, yang nyata maupun yang tersembunyi. Dalam Riyadhus Salihin ini Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, cara metod dia, Al-Imam Nawawi akan buat bab, akan buat kitab. Ada 3, ada 4 perkara. Pertama dia akan buat kitab. Kitab apa? Kitab berkenaan kitab berkenaan adab, kitab berkenaan istighfar. Di bawah setiap kitab tu Al-Imam Nawawi akan buat bab. Adalah banyak lah, kadang-kadang sekitab tu 30 bab, 20 bab dan sebagainya. Di bawah bab tersebut Al-Imam Nawawi akan bawa 2 perkara. Pertama dia akan bawa ayat-ayat Al-Quranul Karim. Yang kedua Al-Imam Nawawi akan bawa hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu cara Al-Imam Nawawi dalam beliau menyusun kitab Riyadhus Salihin. Yang pertama ni terus Imam Nawawi masuk bab al-ikhlas tanpa ada kitab. Dalam ni ada sebanyak 19 kitab yang dimulakan dengan kitab
adab, Kitabul Adab, yang diakhiri dengan kitab Al-Istighfar. 19 kitab Imam Nawawi bawa, dan terdapat dalam Riyadhus Shalihin, mengikut cetakan yang saya ada ni, terdapat 372 bab yang dibawa oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, dan terdapat sebanyak 1905 hadis dalam kitab ni. Cuma bab yang pertama tu, setelah 80 bab kitab yang pertama tu, kitab adab tu, Al-Imam An-Nawawi bawa, setelah dia bawa 83 bab, 83 bab dah disebut, barulah pertama Kitabul Adab, barulah dia masuk kitab adab. Boleh jadi ni sebagai muqaddimah Imam Nawawi. Ni boleh jadi sebagai muqaddimah Al-Imam Nawawi sebelum dia masuk kepada kitab yang disusun. Bab pertama dibawa oleh Al-Imam An-Nawawi adalah bab berkenaan ikhlas. Ni perkara paling utama sekali dalam sebelum nak masuk kepada amalan-amalan lain, sebelum nak masuk dalam kita akwal, nak baca doa ke, atau kita nak buat satu perkara, perkara paling utama sekali adalah bab berkenaan ikhlas. Kerana apa? Kerana yang menjamin amalan-amalan lain yang kita nak buat, yang menjamin kita nak baca doa, kita nak baca Quran ke, semua bergantung kepada setara mana keikhlasan kita. Ada kadang-kadang Al-Imam Ibn Mubarak, Abdullah bin Al-Mubarak, dia sebut sesuatu amalan yang besar dia boleh jadi kecil kerana niat, dan sesuatu amalan yang kecil dia boleh jadi besar kerana niat. Jadi kerana itulah Al-Imam Nawawi dan ramai juga ada kalangan ulama bila tulis kitab mereka, maka fokus pertama mereka adalah membicarakan berkenaan niat, ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita boleh tengok banyak amalan-amalan kita buat, Nabi SAW sebut sendiri dalam hadis-hadis, amalan kecil saja dilakukan tapi begitu besar nilai dia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ada amalan besar yang dibuat tapi kecil di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana dalam hadis Sahih Muslim, Nabi SAW cerita ada seorang lelaki ni, dia masuk dalam syurga, dia hidup guling dalam syurga kerana seronok sangat. Lalu Nabi tanya, tahu ke tak kenapa lelaki tak ada masuk dalam syurga? Nabi berkata, sebab satu hari dia lalu satu jalan, dia tengok ada satu dahai yang menghalang jalan tersebut. Jadi bila tengok dahai tadi, bukan darah hadis, dahai pokok lah, tengok ada dahai yang menghalang jalan tersebut, lalu dia rasa dahai tersebut mengganggu orang lain nak lalu, menyebabkan orang nak lalu terpaksa kena tunduk ke, payahlah sikit, jadi menyusahkan orang. Jadi dia nak buat sesuatu yang mengganggu orang tadi, dia pun kerak sikit dahai tadi, menyebabkan boleh lalu jalan tadi. Lalu Nabi kata sebab tu dia masuk dalam syurga. Kecil je, keluar modal, tak ada keluar modal pun, penat buka dahai tu kan, tidaklah penat mana tak, tapi masuk syurga. Walaupun amalan dia kecil, tapi kalau dia niat dia ikhlas kerana Allah, dia masuk syurga. Ada orang yang buat amalan yang besar, masuk neraka. Nabi sebut dalam hadis 3 golongan itu masuk neraka. Dia buat amalan yang besar, gapo dia berjihad. Dia ni tak mudah hidup dalam berjihad, bangun pagi berjihad, tiap-tiap hari duk berjihad. Siapa orang panggil dia ni mujahid, sehingga orang panggil dia ni seorang berani, hero. Tiba-tiba bila berada di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah masukkan dia ke dalam neraka. Allah Taala lepas dalam neraka. Mana besar jihad dia tu dengan orang hak memotong pokok tadi, tentulah besar jihad dia buat. Dan juga adalah hadis sama Nabi sebut ada seorang yang alim, dia ni berilmu, dia ngajar orang, dia ngaji, dia ngajar, dia orang yang berilmu, dimasukkan ke dalam neraka. Sedangkan hidup dia ni dihabiskan untuk ilmu, hidup dia ni dihabiskan untuk mengajar, menyebarkan ilmu. Besar tu, jauh lebih besar daripada orang yang keadaan pokok tadi, tapi dia dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang yang dia infak harta dia yang cukup banyak, tapi dimasukkan ke neraka oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Kerana niat dia tadi. Inilah sebab ulama sebut nak melatih hati ni,
lebih payah lagi dalam kita nak melatih tubuh badan kita. Kita nak latih tubuh badan kita supaya rajin beribadat, mungkin boleh kita buat. Tapi kadang-kadang nak melatih hati jauh lebih payah lagi. Kita boleh bangun semaya malam, tapi kadang-kadang bila-bila semaya malam tu, bila tak ada orang tengok tu, kita berasa lagi nak riak. Tak tahu, orang tak tahu kita bangun semaya malam tak. Senyap-nyap, tapi dia baca Quran erah saja nak suruh dengar. Oh, bangun malam dia ni, bangun semaya malam. Contoh. Ada lagi. Sebab payah. Nak melatih jiwa ni, kadang-kadang dia lebih payah berbanding kita nak melatih tubuh badan kita dan beribadat. Ibadat hati kadang-kadang dia lebih payah, lebih berat untuk kita buat berbanding ibadat jawarih, ibadat tubuh badan kita. Kita sama-sama semaya sebagai contoh. Kita pergi semaya Jumaat, tu imam sama tak? Kita duduk di soh yang sama, kita semaya sama, semaya zuhur sama, tu imam sama. Tapi sama ke tak pahala semaya kita tadi? Kita semaya hari yang sama, sama ke tidak pahala amalan kita, pahala semaya kita tadi? Boleh jadi berbeza. Walaupun tu imam sama, kita ikut, kita semaya yang sama tak? Dia 4 rakaat, kita 4 rakaat. Dia sujud, kita bersujud. Dia rokok, kita berrokok. Tapi boleh jadi berbeza. Sebab apa? Mungkin dia ikhlas, tapi kita tidak ikhlas. Mungkin dia tawaduk, dia khusyuk, kita tidak khusyuk. Walaupun semaya sama, sama-sama letih, sama-sama penat, tapi berbeza. Kerana apa? Kerana berbeza niat kita dalam beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah Imam Nawawi tekan nas ini, supaya kita memperbetulkan niat. Kalaulah niat kita baik, insya-Allah segala amalan-amalan kita akan jadi baik. Tapi kalau petai lagi niat kita tak baik, kita buat amalan-amalan yang baik pun boleh jadi di hari akhirat Allah Ta'ala akan jadikan sebagai debu-debu yang berterbangan. Waktu kita yang kita bimbang, kita harap pahala kita buat banyak dah, sedekah kita buat banyak dah, kita harap nak tuntut di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala di hari akhirat. Tiba-tiba bila kita berada di hadapan Allah, semua amalan-amalan kita buat, pahala-pahala yang telah kita kumpulkan menjadi debu-debu belaka. Tak boleh nak pergi, tak boleh nak buat apa, tak ada nilai pun. Macam mana kita nak buat? Nak balik ke dunia balik? Jauh sama telah, tak boleh. Dia sebab itulah Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala mulakan dengan bab ikhlas wa ihdarun niyah, dan kita menghadirkan niat adalah semua amalan-amalan dan semua perkataan-perkataan dan semua keadaan yang kita berada al-barizah, sama ada yang zahir, ibadat-ibadat kita yang zahir seperti semaya, seperti mana kita buat haji dan sebagainya, wal khafiyah, dan ibadat yang tersembunyi. Ada ke ibadat tersembunyi? Ada. Contoh ulama bawa seperti puasa. Puasa ni termasuk ibadat al-khafiyah, ibadat tersembunyi. Abang puasa kau dak ini? Contoh. Ustaz mana tahu? Tak. Kalau abang semaya, ustaz nampak lah. Abang duk semaya ni, duk rokok, duk sujud. Tapi kalau puasa, mana ustaz tahu? Kalau abang tak bagi tahu kau ustaz, ustaz pun tak tahu. Kalau ustaz tak bagi tahu kepada abang, abang pun tak tahu. Tak. Kalau dia ayat dia puasa pun, mana kita tahu? Belakang kita dia makan dan sebagainya. Tapi kalau semaya ni kita nampak. Wah haji ni nampak duk tawaf. Duk apa ni? Duk wukuf di Arafah. Nampak. Tapi puasa tak ada siapa pun nampak. Jadi sebab tu sebagai ulama mengatakan ni termasuk dalam ibadat al-khafiyah. Itu bab pertama. Juga firman Allah Subhanahu Wa Taala seperti mana Al-Imam Nawawi sebut, dia iltizamkan dalil dia nak bawa hadis-hadis. Sebelum dia nak bawa hadis, dia akan bawa dulu ayat-ayat Al-Quranul Karim. Firman Allah Ta'ala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yutuz zakah wa dhalika dinul qayyimah. Juga firman Allah Ta'ala, la yanalallahu luhumuha wa la dima'uha walakin yanalut taqwa minkum. Juga firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamullah. Ni 3 ayat Quran yang dibawakan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Banyak lagi ayat Al-Quran yang menceritakan tentang ikhlas. Cuma sini Imam Nawawi bawa kepada kita 3 saja. Kita kena tahu bila sebut perkataan ikhlas dengan Al-Quran Al-Karim, dia boleh 2 maksud. Sama ada ikhlas dengan maksud tauhid. Ikhlas ni asal dia kita tidak menjadikan sesuatu kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak menjadikan sesuatu selain Allah Taala.
Kita hanya menjadikan sesuatu itu hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala saja. Kita tak masuk dan kita beribadat kepada Allah selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak buat satu perkara, tak ada Allah Subhanahu Wa Taala, tak ada apa ni selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada perkara kita nak buat tu berkenaan ibadat, tauhid lah, atau sama ada berkenaan ikhlas, niat yang ikhlas. Dalam kita ibadat pun tak ada selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya Allah Taala aja kita beribadat, ikhlas. Kita tidak mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila-bila kita beribadat kepada Allah, kita ibadat juga kepada benda lain. Jadi bila kita tumpu kepada ikhlas, bermaksud hanya kepada Allah saja kita beribadat. Dan juga ikhlas dan Quran dia boleh masuk dengan ikhlas. Inilah sebab itulah Al-Imam Nawawi bawa ke beberapa ayat ni untuk nak menyatakan masuk dia juga boleh dengan masuk ikhlas. Tanpa ibadat kita tu kita riak, tanpa ada sum'ah, tanpa ada perkara-perkara tujuan lain selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Imam Nawawi bawa tiga ayat ni. Yang pertama ayat tentang dalam kita nak beribadat kepada Allah, maka kita kena ikhlas dan kita nak beribadat. Yang kedua dia bawa tentang korban. Dalam kita nak korban dan kita nak sembelih binatang dan kita nak buat apa-apa saja yang ibadat-ibadat berkaitan dengan korban tadi, kita kena ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga dalam bab secara umum, qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamu Allah. Apa saja yang kamu buat, apa saja yang kamu sembunyikan dalam dada kamu atau kamu zahirkan dan kamu sebut, maka Allah Taala tetap mengetahuinya. Ikhlas yang kita letak dalam diri kita, Allah Taala tahu. Kita tidak ikhlas kepada diri kita, Allah Subhanahu Taala juga tahu. Seperti mana telah kita sebutkan tadi. Dak, kita semaya, orang tengok kita semaya, orang tengok kita sujud, orang tengok kita rukuk, orang kata kita semaya, orang kata kita sedang beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi hati kita tak ada manusia tahu. Walaupun manusia tengok kita semaya rukuk, lama rukuk, khusyuk dia semaya, sujud lama, khusyuk dia sujud, tapi orang tahu ke tak gapo sedang kita fikir. Boleh jadi ketika kita sujud tu duk memikir benda lain, sebab tu lama tu tak ingat nak bangun. Atau rukuk lama selajak, tak ingat nak bangun sebab duk memikir benda lain, duk memikir ke dunia. Orang tengok kita khusyuk, Allah Subhanahu Wa Taala dia tahu gapo dalam hati kita. Kita ni khusyuk betul ke, atau kita ni rukuk lama tadi, sujud lama tadi, atau qiyam lama tadi kerana benda lain. Itu permulaan kepada bab pertama. Tak ada rasa kita nak masuk hadis yang pertama pada hari ini. InsyaAllah kita masuk pada hari lain lah. Aku liqauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.